maksud pintasan X? Y sama dengan berapa? Pintasan X, Y sama dengan berapa? Catat semua kamu catat. Pintasan X sama dengan Y sama dengan sifar. Kalau pintasan Y, X sama dengan sifar. Catat semua dalam buku. Pintasan Y bermaksud X sama dengan sifar. Pintasan Y, X sama dengan sifar. Pintasan X, Y sama dengan sifar. Boleh faham? Faham? Kamu angkat tangan. Okay? Ini penting dia tak akan bagi tahu kamu, dia hanya bagi perkataan pintasan X, pintasan Y. Jadi macam mana nak tentukan dia, kamu kena lukis. Okay, buat dulu satah Cartesian yang ada paksi X dan Y. Kemudian kamu plotkan P sifar negatif 4. Kemudian ini dia yang pertama. Okay, ini dia. Yang pertama mesti ada paksi X, paksi Y, kemudian P sifar negatif 4. Okay, macam mana dia boleh buat menurun? Macam mana dia boleh buat garis lurus ini turun? Okay, ini ialah negatif, betul? Kecerunan negatif. Okay. Bila kecerunan negatif, dia mesti turun. Okay. Okay, turun. Jadi sini sifar negatif 4. Sini negatif 4. Okay, ini negatif 2. Sekarang tentukan pintasan X. Macam mana nak tentukan pintasan X? Kita tak tahu apakah koordinat X. Koordinat Y dia berapa sini? Berapakah koordinat Y di sini? Senang ni. Cikgu dah cakap apa maksud pintasan X. Apakah koordinat Y di sini? Tadi sini sifar negatif 4. Ini X. Okey. Kita tak tahu X. Apakah koordinat Y di sini? Siapa pandai bagi jawapan? Apa koordinat Y dia?
Okay, pakai rumus ni. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, ini ialah X1 sini X1 Y1 bawah X2 Y2. Okay. Okay, jadi Y2 tolak Y1 senang kecerunan kamu hafal satu rumus cukup. Okay, walaupun dia ada banyak, kamu hafal yang ini saja cukup. Ataupun memang dia akan bagi dalam exam. Sekarang ni, M dah ada. Berapa M dalam soalan ni? Berapakah M? Apakah kecerunan dalam soalan ini? Okay, bagus. Ophelia sini tulis negatif 2. Dah tahu. Okay, Y2 dalam rajah. Berapakah Y2? Ni X1, Y1. X2, Y2. Okay, gantikan berapa Y2? Satu nilai je. Ada satu nilai je Y2. Ini Y2 ialah negatif 4. Faham? Boleh faham? Y2 negatif 4. Sini. Tolak. Y1 berapa? Y1. Dalam gambar. Okey, bagus. Ophelia, Y1 sifar bahagi X2. Berapa dalam gambar X2? Cari X2. Okey, bagus. Sifar. Tolak. X1 berapa? X1. Apakah dalam rajah? Okay, ini kan. X1 jadi kita tak tahu X dia. Kita nak cari dia. Okay, tulis macam tu. Faham yang ni? Siapa faham step yang ini, angkat tangan. Okay, ini dari rumus je. Ini memang akan diberi. Ini memang dah tetap. Okay, ini rumus dia. Ini rumus rumus. Okay, rumus. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Macam mana nak dapatkan ni? Okay, kita labelkan yang atas X1, Y1 koordinat. Bawah X2, Y2. Kemudian gantikan. Kamu dah ganti. Okay, kita selesaikan. Sini stay negatif 2. Negatif 4 tolak sifar negatif 4. Okay. Per sifar tolak X negatif X. Okay. Faham yang ini? Langkah kedua. Siapa faham? Okay. Ophelia faham? Firong, Huiping faham? Okay. Gwen. Okay. Okay. Tengok betul-betul. Sekarang kita nak cari apa? Pintasan X kan? Kita nak cari X. Dalam ni, okay, kamu potong negatif dengan negatif. Okay. Kemudian X ni kita tak nak ada di bawah. Jadi X tukar tempat dengan 2. Faham? X tukar tempat dengan 2. X naik atas, 2 turun bawah. Jadi sini dia jadi X naik atas sebelah kiri. Dia dah naik sini. Jadi 2 turun bawah. Faham? Tukar tempat. X dengan 2 tukar tempat.
Boleh faham? Jawapan dia. Okey, bagus. Jawapan dia negatif 2. Jadi, pintasan apa jawapan dia? Pintasan X sama dengan negatif 2. Boleh faham? Jawapan dia ini. Koordinat dia negatif 2 sifar. Okey, siapa yang faham? Angkat tangan. Okey, itu untuk A. Okey, yang mana yang belum faham lagi? Kita cuba B pula. Sekarang dia nak koordinat bagi pintasan pada paksi Y. Pintasan Y lah kan? Yang melalui titik ini kecerunan ni. Kecerunan dia positif. Okay. Ini positif. Positif jadi dia naik. Menaik. Mesti bentuk dia macam ni. Kemudian pintasan paksi Y maksudnya dia minta pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Nilai apa sifar? Apa maksud pintasan Y? Ada tadi baru cikgu sebut. X sama dengan sifar. Okay. Okay, sama cara dia. Kamu lukis. Kamu lukis balik. Okay, dia mesti menaik. Dia mesti naik sebab dia positif. Okay, dia positif. Ini 6 sifar. Ini kita tak tahu. Jadi X dia automatik sifar. Y kita tak tahu. Okay, jadi kita label dulu. Okay, ini katakan bawah lah. Katakan ini X1, Y1. Ni X2, Y2. Setakat ni faham? Setakat ni langkah ni faham? Label kan? Okay, boleh Okay, bagus. Yang lain? Faham kan? Okay, cikgu letak ni X1, Y1 atas X2, Y2. Okay, sekarang guna rumus yang sama. Kita hafal satu rumus dah cukup. Okay, kita tak payah pening kepala hafal rumus yang berbeza atau kamu pakai rumus yang berbeza. Pakai satu je, senang. Okay, kita pakai M sama dengan Y2. Okay, Y2 tolak Y1.
bahagi X2 tolak X1. Sekarang M kita ganti dengan apa? Tengok dalam gambar. Tengok dalam gambar kiri. Apakah M dia? Okey, tengok. Okey, bagus. Okey, Ophelia sini 1/3. Okey, dapat dari mana? Sini. M. Dalam soalan dah ada. This one. Okay. Jadi Y2. Okay, dalam soalan, dalam gambar, apa dia Y2? Okay, Y2 tolak Y1 dalam gambar. Apa kita nak tulis? Apa tolak apa? Atas tolak bawah. Y2 tolak Y1. Jadi kamu terus tulis sifar tolak Y. Okay. Sifar tolak Y per, okay, X2 tolak X1. X2 tolak X1. Atas tolak bawah. 6 tolak sifar. 6 tolak sifar. Okay, loading kejap. Ayahlah. Okay, 6 tolak sifar. Jadi kamu terus selesaikan dia. 1/3 ni kekal. Sini. Sifar tolak Y, dia jadi negatif Y. Okay, ini jadi negatif Y. Kamu catat cara cikgu yang kedua tak sama dengan buku teks. Buku teks bagi rumus yang lain. Dia rumus yang berbeza-beza. So sini per dengan 6 tolak sifar. 6 lah. Okay. Sekarang target kita nak Y. Kita nak Y ni berapa? 6 ni pindahlah ke sana. 6 pindah sebelah kiri. Dia jadi dari bahagi, dari pecahan pindahkan jadi darab. Okay, dia bertukar. Bila dia dari bawah pergi naik atas, dia darab. 1/3 darab dengan 6. Okay, tunggu kejap ya. Satu per 3 darab 6. Jadi yang tinggal sebelah kiri, sebelah kanan, negatif Y. Okay. Jadi 1/3 darab 6. Tinggal 2. Sini negatif Y. Kita nak Y sahaja. Jadi negatif kita bagi dekat sini.
Negatif kita bagi pada 2. Okay, ini. So jawapan dia negatif 2 sama dengan Y. Jadi Y kita letak sebelah kiri. Y sama dengan negatif 2. Okay, siapa faham? Faham ni cara dia? Angkat tangan siapa yang faham? Okay, bagus. Sama je jawapan dia. Jadi jawapan dia pintasan Y negatif 2. Kita pakai satu rumus je. Okay. Kemudian koordinat dia sifar negatif 2. Okay. Contoh 11. Okay. Contoh 11, 2 soalan. Okay. Nampak complicated tapi tak susah pun. Okay, kita sambung contoh 12. Hitung nilai V dalam rajah. Okay, langkah pertama bila kamu dapat soalan macam ni, kamu tulis dulu koordinat yang sepenuhnya. Okay. Payah. Okay, ni ya. Okay, macam mana nak tulis koordinat di sini? Okay, bagi cikgu koordinat di sini. Berapa ni? Kamu step pertama, koordinat tak boleh tulis, memang tak dapat jawab soalan ni. Saya nak tulis bawah tu. Apakah koordinat untuk titik ini? Dah ada tulis negatif 8. Lepas tu dia potong pada paksi Y. Apa ni? Apa koordinat dia? Dia tak bagi, dia bagi gambar je. Mesti tahu macam mana nak tulis. Okey, bagus. Ophelia. X sifar Y negatif 8. Tulis dulu ni. Okey. Atas pula. Okey, disebabkan dia tulis V, kita pakai V. Kita nak cari dia. Okey, Y dia sifar lah. Okey, Y dia sifar. Okey, langkah pertama. Itu langkah pertama, tulis koordinat. Okey, boleh faham langkah pertama? Okey. Langkah kedua, tulis X1, Y1. Okey, cikgu pilih atas. Okey, pilih bawah dulu. X1, Y1. Atas X2, Y2. Okey, setakat ni. Siapa faham? Angkat tangan. Okey, bagus. Okey, itu dah langkah kedua. Okey, langkah pertama label koordinat. Langkah kedua label X dan Y. Langkah ketiga tulis rumus kecerunan. Okey, cikgu cakap hafal satu dah cukup. Pakai satu rumus sahaja dah cukup untuk semua soalan. Okey, dia akan bagi. Jadi kamu ambil rumus
yang ada M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay. Okay, tunggu dia punya ni loading. Masih loading lagi. Okay, tulis dulu. Tulis color lain. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gantilah. M 4. Okay, tulis sini 4. Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. Sifar tolak negatif 8. Sifar kejap dia loading lagi. Okay. Sifar tolak. Okay, dia negatif situ. Buat kurungan negatif 8. Okay. Per X2 tolak X1. Sini V tolak sifar. Sini V. Ayolah. Okay. V tolak sifar. Okay, bawah kamu tulis V tolak sifar. Okay. V tolak sifar. Jadi sini kekal 4. Sini dah jadi. Sifar tolak negatif 8. Tolak jumpa tolak jadi tambah. Sini jadi positif 8. V tolak sifar dapat V. Sekarang kita nak V. V tukar tempat dengan 4. Okay, jadi V pergi sebelah kiri, 4 turun. Jadi kira berapa jawapan V? 8 bahagi 4. Okay, apa jawapan dia? Jawapan paling ringkas. Okay Gwen, bagus. 2. Okay, berapa orang dapat 2 jawapan dia? Okay, good. Boleh faham ke cara dia? Ya, ada 3 langkah. Okay, sini. 8 bahagi 4. So, jawapan akhir dia 2. Okay, jawapan akhir dia 2. Kita tengok cara buku teks, jawapan dia sama ke tidak?
Okay. Okay, tengok. Sama tak? V ialah 2. Sama kan? Boleh faham cara cikgu? Siapa yang faham? Angkat tangan. Siapa yang tak faham? Cikgu ulang balik. Tak ada eh? Ingat tengok soalan macam ni. Kenapalah dia suka loading ni? Okay, langkah pertama kamu labelkan koordinat Label koordinat. Okay, langkah pertama. Langkah kedua, labelkan X1, Y1, X2, Y2. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, guna rumus ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ganti je semua ni dalam ikut gambar. Gambar pakai V, kamu guna V. Jadi kamu selesaikan macam biasa. Apa yang kamu nak cari, kamu kena pindah atas. Kamu nak cari V, jadi V pindah tukar dengan 4. V naik atas, 4 turun bawah. Jadi 8 bahagi 4. Itu je cara dia. Okay. Contoh 13. Inilah kamu kena plotkan satu-satu. Apa soalan dia? Dia nak apa? Diberi ni wujud sisi 4. Tentukan jenis sisi 4. Oh, kamu plotkan je kan? Kamu plotkan semua 4 koordinat. Kamu dah plotkan semua 4. Lepas tu kamu sambungkan. Kamu sambungkan dia. And then kamu cari semua kecerunan. Kecerunan semua sekali. AD. Guna rumus ni. Tengok, rumus yang sama je. Lepas tu kamu cari kecerunan DC. BC, AB. Okay. Lepas tu kamu dapat AD 1/3. Salah colour. Sini 1/3. Atas pun BC 1/3. Okay, jadi kecerunan dia sama. Atas sama kecerunan dengan bawah. Kamu buat anak panah 1. Lepas tu sini kamu kira DC. Kamu dapat 2. AB pun dapat 2. Jadi kiri dan kanan selari. Dia sama. Okay. Okay, tunggu kejap. Okay, sini 2, sini 2. Sama, kamu buat 2 anak panah. Menandakan dia selari. Okay, atas bawah sama, kiri kanan sama. Sama kecerunan, jadi kesimpulan dia.
Okay, tunggu jap. Okay, kesimpulan dia ni. Segi empat ABCD ialah segi empat selari. Okay, jadi kita dah selesai semua bab. Bab 10 dah. Okay, memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan. Ini kamu dah belajar. Menerbitkan rumus kecerunan. Jadi M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Itu pun dah selesai. Membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Bila dia menaik, dia positif. Bila garis lurus tu menurun, dia negatif. Okay, dari kiri ke kanan. Bila dia mendata, dia sifar. Okay, kecerunan dia sifar. Bila dia menegak, kita tak boleh takrifkan dia. Itu maksud dia. Okay. Nombor 4, menentukan kecerunan suatu garis lurus. Okay, maksudnya kamu buat kiraan. Kamu kira macam mana nak dapatkan kecerunan garis lurus. Jadi pakai rumus M. Kemudian yang last kali hari ni kita dah masuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus. Jadi semua dah selesai. Minggu depan kita akan masuk bab 11. Bab 11 transformasi ke tajuk dia? Okay. Jadi untuk latihan hari ni, tunggu kejap. Dia ni asyik nak loading. Oh, hai. Okay, tu biar. Okay. Hari ni 2 hari bulan 11. Okay, buat 5, 7, 'MN jika jarak mengukur titik P dari paksi Y. Lima, 7, 8. Okay, 5, 7, 8. Ini sekali. 10. Okay. Okay, kita sambung dalam WhatsApp. Cikgu akan send ni dalam WhatsApp. Okay, thank you semua.